Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Nazir, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, Ustaz, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah pun berakhir fasa yang pertama di dalam bulan Ramadan. Dan sekarang kita telah memasuki 10 yang kedua. Dan bila kita memasuki 10 yang kedua dalam bulan Ramadan, sepatutnya kita lebih lagi menambahkan ibadat, menambahkan kualiti ibadat. Kerana pada 10 yang kedua ini Allah Ta'ala memberikan tawaran yang lebih istimewa daripada tawaran yang pertama. Tawaran 10 yang pertama Allah berikan kepada kita rahmat. Sekarang Allah berikan pula kita keampunan daripada dosa-dosa kita. Bila Allah Ta'ala offerkan kepada kita tawaran yang lebih besar, maka sepatutnya, sewajibnya kita menyambutnya. Kerana ini adalah peluang yang besar Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa kita. Sepatutnya makin kuat kita beramal, semakin banyak ibadat yang kita buat, semakin panjang semayang kita, makin banyak Quran yang dibaca, makin banyak kita i'tikaf, makin banyak lagi kita berbuat tahajud, qiyamulai pada waktu malam. Kerana kita telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keampunan pada 10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan tadi ialah petikan daripada surah Taha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan, telah diwaswaskan syaitan itu kepada Adam alaihissalam. Qala ya Adam, berkatalah syaitan kepada Adam, hal adulluka min syajaratil khuld, sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu pokok yang akan menyebabkan kamu hidup selama-lamanya, wal mulk, dan satu kerajaan, satu kekuasaan la yabla, yang tidak akan hancur selama-lamanya. Dua tawaran yang syaitan offer kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai Nabi Adam pun terpedaya. Tawaran yang pertama yang syaitan bagi pada Nabi Adam ialah satu pokok yang bila kamu makan buahnya menjadikan kamu ini al-khuldi, yang kekal selama-lamanya. Dan satu lagi tawaran iblis kepada Nabi Adam alaihissalam ialah kekuasaan, dan kekuasaan yang tidak rebah-rebah, yang tidak jatuh, yang tidak tumbang-tumbang, la yablah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah dia yang bermain-main di pemikiran manusia. Yang pertama, umur yang panjang. Yang kedua, kalau boleh kuasa ni tak mau jatuh. Kalau boleh sentiasa nak berkuasa, kalau boleh sentiasa nak memegang kekuasaan. Maka dua inilah yang menghantui manusia. Semua orang minta supaya umur panjang, semua orang minta supaya dapat kuasa. Dan itulah Nabi Adam alaihissalam telah terpedaya dengan ajakan, dengan hasutan iblis, sampai Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, burukkah umur yang panjang ni? Umur yang panjang ni tak elok kah? Panjang umur ni tak elok kah? Benda ini pernah ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah, daripada bapaknya, berkata seorang laki-laki, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khairun? Qala man tala umruhu
wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, manusia yang paling baik ialah manusia yang panjang umur dan sentiasa berbuat kebajikan. Nabi pula ditanya, siapakah manusia paling jahat? Maka Nabi menjawab, orang yang paling jahat ialah orang yang panjang umurnya dan amalannya pula sentiasa buruk amalannya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, umur yang panjang tak salah, minta umur panjang pun tak salah. Yang salahnya ialah umur dihabiskan dalam kejahatan. Allah Ta'ala bagi pada kita umur yang muda, bagus. Allah bagi kita umur panjang pun bagus. Ada budak kecil, satu hari dihidupkan oleh Allah, hari ini dia mati. Ada budak kecil umurnya 6 bulan, kena demam panas, meninggal. Ada budak umur 10 tahun balik daripada sekolah, langgar dek bas sekolah, mati. Ada budak yang hari ini 16 tahun, dia merempit, dia mati. Ada orang yang hari ini kahwin, umur baru 24, mati lepas akad nikah, mati. Ada orang yang mati elok dapat anak. Ada orang yang mati nak balik buka puasa, umur 28 tahun. Ada yang mati umur 40 tahun. Ada yang mati umur 70 tahun, tengah dek tiup lilin hari jadi mati. 70 lilin dia tiup, tak cukup nafas, mati tu kan. Jadi adakah umur sehari itu bagus atau tak bagus? Ataupun umur 70 tahun itu bagus ataupun tak bagus? Jawapan dia ialah semuanya bagus. Apa yang Allah bagi pada kita semuanya bagus. Jangan tuan-tuan kata, lah sayanglah budak muda lagi mati pula dah. Dia mati muda, baik untuk dia. Apalah orang tua tu tak mati-mati lagi, pelik sungguh aku. Tua dia tu elok pada dia, dengan syarat umurnya dihabiskan untuk ibadah. Umurnya dihabiskan untuk benda-benda yang baik. Wa hasuna amaluh. Itulah dipanggil sebagai manusia yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Tuhan bagi kita umur 25 tahun pun cukup jika 25 tahun digunakan untuk beribadat pada Allah. Allah bagi kita umur 15 tahun pun cukup jika 15 tahun kita amalan kita cukup bagus. Allah bagi kita umur 100 tahun pun cukup jika amalan kita digunakan untuk kebajikan. Masalah dia, kalau Allah bagi 1000 tahun sekalipun tak bagus kalau kita tak semayang. Allah bagi umur 80 tahun sekalipun tak bagus. Daripada muda sampai umur 80 tak pernah tutup aurat. Allah bagi umur dia 25 tahun. 25 tahun langsung tak pernah puasa. Bangga pula yang dia tak puasa. Relax dia, beli nasi, terang-terang punya beli nasi. Tak ada malu-malu kepada orang. Dah lah tak malu pada orang, tak malu pada Allah. 25 tahun pun tak guna pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak membawa kepada tuan-tuan malam ni tazkirah khas sempena nuzul Quran ini. Tentang inilah, tentang manusia yang hidup tidak berdamping dengan Quran. Adakah sia-sia hidup dia ataupun bermanfaat hidup dia kalau hidup dia tidak digunakan, tidak berdamping, tidak menggunakan Al-Quran dalam kehidupan? Tuan-tuan, bumbung kita ni bocor. Bumbung masjid bocor. Apa Tok Siap buat? Tok Siap ambil besen, Tok Siap tadah supaya air yang jatuh dalam besen, supaya kapet tidak basah, kapet tidak busuk. Besok petang hujan lagi, tempiah lagi, bocor lagi. Tok Siap ambil besen lagi besar, bubuh kentuala pula dalam dia supaya air tak jatuh kena lantai, kena kapet. Besoknya Tok Siap mengadu pada pengurusi masjid, bumbung kita bocor. Pengurusi kata tak apa, nanti kita tampal. Pergilah ambil panja, ambil staging, pergi tampal. Sebulan tahan. Lepas sebulan tampal pun jatuh ke bawah, bocor balik.
Sampai bila nak tampal bocor, nak bocor tampal? Datang arkitek kata, kita tukar saja bumbung baru. Cabut bumbung lama, tukar bumbung baru, besen pun simpan balik, kain tuala pun sidai balik, pengurusi pun tidur lena sebab tak bocor dah. Itulah cara nak menyelesaikan masalah. Nak menyelesaikan masalah kena tengok punca dia. Pasang besen itu menyelesaikan masalah buat sementara waktu. Ambil kain tuala, bubuh dalam besen, menyelesaikan masalah buat sementara waktu. Menampal yang bocor ialah menyelesaikan masalah buat sementara waktu. Menyelesaikan masalah yang betul-betulnya ialah kena pasti puncanya, dan itulah yang ditukarnya. Tukar atap itu baru selesai masalah. Begitulah dalam kehidupan kita sekarang. Sekarang ini kita mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah. Contoh paling mudah, masalah pembuangan bayi. Dalam sebulan, orang jumpa mayat budak yang dibuang, yang dicampak, yang ditinggalkan, tak kurang daripada 8 mayat yang dibuang. Tak kurang 8 orang, 8 mayat ataupun 8 budak yang dibuang. Itu yang dilapor, yang dijumpai. Yang tak jumpa, yang main buang ke suka dia, kita tak tahu. Tetapi purata tak kurang daripada 8. Maka macam-macamlah orang nak menyelesaikan masalah pembuangan budak. Ada yang mencadangkan dikenakan hukuman di bawah Akta Kesalahan Membunuh atau Cubaan Membunuh, kanun keseksaan. Bagus, cadangan yang bagus. Ada di Melaka orang cadangkan buat sekolah untuk budak mengandung. Bagus, itu pun cadangan yang bagus. Ada yang mencadangkan supaya budak yang gatai nak menikah ni, kita bagi menikah. Umur 15 tahun dah gatai nak menikah, bagi menikah. Itu pun cadangan yang bagus. Ada yang kata pula, kita ambil budak-budak yang nak dibuang ni, kita tempatkan satu tempat, buat sebagai tempat pembuangan budak. Sana tempat pembuangan sampah, ini tempat pembuangan budak. Supaya budak-budak ni tak dibuang dalam sungai, datanglah buang di pejabat kami. Bagus, ini cadangan yang bagus. Tapi cadangan-cadangan ini takkan boleh menyelesaikan masalah. Orang akan terus buang budak. Bila mengandung, anak saya mengandung, ustaz, oh ada di Melaka, ada satu sekolah untuk orang mengandung. Pergilah sana. Saya mengandung, pergi Melaka. Saya Melaka, pergi mengandung. Akhirnya tak selesai juga masalah. Akhirnya dia projek-projek dia mengandung. Bila dia mengandung, dia nak beranak. Bila dia nak beranak, dah dapat anak, dia pergi hantar ke tempat penjagaan budak-budak. Sebab ada volunteer yang nak jaga. Tak apalah, dia kata, saya walaupun saya dah mengandung tanpa nikah, ada orang nak bela. Lama-lama orang pekat mengandung, ramai-ramai. Tak selesai juga. Ada yang katakan, yang kata bagi menikah awal, bagus juga. Masalah dia, boyfriend dia 17 tahun, girlfriend dia 15 tahun. Nak kerja apa? Dua-dua duduk sekolah lagi, nak makan apa? Kerja apa? Lagi nyusah mak bapak pula. Tak selesai juga masalah. Masalahnya tak selesai sebab apa? Kita menyelesaikan masalah itu macam kita tak ada air hujan. Hujan bocor, kita tak ada besen, yang di atas terus bocor. Nak selesaikan masalah kebocoran, kena tukar bumbung di atas, baru tak bocor. Begitulah dengan pembuangan bayi. Kita nak menyelesaikan masalah pembuangan bayi, kita buat cadangan-cadangan yang macam-macam. Sedangkan punca masalah pembuangan bayi tidak diselesaikan. Punca pembuangan bayi ialah mengandung. Punca mengandung ialah berzina. Itulah punca kepada pembuangan bayi. Nak menyelesaikan masalah pembuangan bayi, kena selesaikan masalah zina. Bila zina diselesaikan, selesailah masalah dia. Selagi mana zina tak diselesaikan, selagi itulah pembuangan bayi, mengandung dan kebebasan seks akan berlaku. Dan cara nak menyelesaikan masalah zina tidaklah boleh menggunakan akal semata-mata, melainkan menggunakan satu peraturan yang Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Itulah peraturan Quran, itulah hukum Allah Ta'ala, itulah hukum Islam, itulah hukum hudud, itulah saja. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menurunkan Quran.
syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah yang sebab Allah menurunkan Quran. Quran diturunkan bukan untuk musabaqah. Quran diturunkan bukan untuk buat frame. Quran diturunkan bukan setakat nak buat stiker dekat cermin kereta. Quran diturunkan bukan setakat untuk orang mati. Orang mati tidak perlukan Quran. Yang perlukan Quran ialah orang hidup. Masalah kita hari ini menganggap Quran untuk orang mati. Hari Jumaat baca Yasin di kubur. Mati baca tahlil untuk orang mati. Selepas mati baca Yasin untuk orang mati. Yasin untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Inilah kesilapan kita, menganggap Al-Quran itu hanya untuk yang mati-mati. Sedangkan Al-Quran ini untuk menghidupkan, mengubat yang sakit, mengubat yang menderita, yang mengubat masalah jiwa, masalah negara. Bila Al-Quran tidak diambil untuk menyelesaikan masalah ini, tak selesai juga. Tuan-tuan, cuba kita tengok hari ini tentang zina. Zina ni sekarang, mana ada orang pandang jijik. Zina ni wa maqtan wa sa'a sabila, fahisyah, benda yang sangat jahat, sangat kotor. Wa maqtan wa sa'a sabila, buruk sangat jalan dia. Mana ada orang anggap zina tu buruk sekarang? Yang orang anggap buruk ialah buang budak. Yang orang berzina, orang tak anggap buruk. Allah kata zina tu buruk. Hari ini zina orang tak anggap buruk. Biasa je zina. Saya dah terlanjur. Biasa bro. Nampak? Saya dah terlanjur ayah. Biasalah. Buat macam mana orang muda. Nampak tak sekarang bila sebut berzina aja, biasa bro. Bila manusia menganggap zina itu benda biasa, jadilah pembuangan budak. Apa dalil perzinaan dianggap benda biasa? Orang yang berzina diangkat jadi pemimpin sekarang. Ada masyarakat pandang jahat pada zina? Dah. Manusia ni dalam agama apa pun zina ni jahat. Dalam agama apa pun zina ni jahat. Tambah-tambah zina lepas kahwin. Cuba tuan-tuan tengok orang yang hebat-hebat dalam dunia. David Beckham. Tu hebat lah tu. Orang sokan, sportman paling kaya dalam dunia selepas Tiger Woods. Kaya lah tu. Nama dia David Beckham, pemain bola sepak paling kaya dalam dunia. Bila dia ada skandal dengan satu perempuan yang jadi pengurus dia, seluruh dunia kutuk dia. Isteri dia kutuk dia, media Britain kutuk dia. John Terry, dia ada isteri. Bila dia buat jahat dengan perempuan lain, berzina dengan perempuan lain, digugurkan jawatan sebagai ketua pasukan England. Tak layak memimpin pasukan England. Itu John Terry. Ashley Cole, tu pemain Manchester kali Liverpool ke apa kan, ada skandal dengan perempuan lain, isteri dia minta cerai. Isteri dia pun tak bagus sangat, tapi pasal laki jahat minta cerai. Dahsyat tuan-tuan. Seluruh media Britain tibai dia. Apa dah ada isteri pun gatai buat dengan orang lain lagi. Seluruh kutuk dia. Tak layak nak wakil England. Tuan-tuan tengok Sandra Bullock. Nama pun Bullock, lapak tu. Lapak tuan-tuan. Tiap-tiap hari naik kereta kuda. Kereta lembu. Nama pun Sandra Bullock. Dia ada suami, nama dia Jesse James. Jesse James mengaku buat jahat dengan perempuan lain. Jesse James kata aku cerai lah dengan hang. Sandra Bullock pun kata aku cerai dengan hang, aku tak mau dengan hang lah. Hang teruk, seluruh dunia kutuk laki dia. Tiger Woods, kita ingatkan dia tu seorang, rupanya ramai perempuan lain. Nama pun Rimau. Rimau kayu, Masya Allah. Dia ada skandal dengan berbelah-belah perempuan. Seluruh dunia kutuk dia. Yang taja jam
Taja jam dia, jam tarik balik, tak mau taja dia lah. Yang kayu golf taja dia, kayu golf pun tak nak sponsor dia lah, tak nak jadi duta dia lah. Bankrupt berapa ratus juta Tiger Woods, habis syarikat-syarikat korporat tak nak taja dia, pasal dia curang dengan isteri dia. Itu masyarakat barat. Seteruk-teruk masyarakat barat, bila kamu buat jahat, kami tak bagi can pada kamu. Bill Clinton, bekas Presiden Amerika, dia ada skandal dengan pembantu Rumah Putih. Satu penggai je orang bagi pada dia, tak boleh naik sampai kelar. Dia nak naik tak boleh dah. Hantar isteri dia Hillary Clinton. Dengan Hillary Clinton pun orang tolak, orang ambil Obama. Walaupun Obama tu kulit hitam, orang ambil dia. Pasal Obama lebih bersih daripada Bill Clinton, lebih bersih daripada Hillary Clinton. Itu Amerika. Yang kita kata Amerika teruk, yang kita kata Amerika ni tak boleh pakai. Tapi dalam bab integriti diri, dalam bab maruah diri, dalam bab tuan-tuan yang melibatkan maruah, zina, seks, mereka cukup jelas. No way. Tak layak kamu nak jadi pemimpin kami, tak layak kamu nak jadi idola kami, tak layak kamu nak jadi pemain kami. Itu barat. Tapi cuba tuan-tuan tengok di negara kita, ditangkap, ada skandal, ada video seks, dilantik jadi presiden. Dah nak jadi presiden, pandai-pandai pula minta supaya kota orang Melayu diturunkan 30%. Tuan-tuan kenal siapa dia? Nampak ni? Kaki zina diangkat sebagai pemimpin. Macam mana orang yang di bawah tak berzina? Apa nak jadi tuan-tuan hari ini? Daripada orang macam tu diangkat jadi ketua, orang perempuan yang tidur berbogil, datang power dia ambil gambar, yang tu dikekalkan sebagai pemimpin. Apa cerita dia? Dan kita pula defend pula. Atas alasan apa? Atas alasan apa kita defend? Itu ialah maruah dia, itu ialah peribadi dia. Kita tak campur. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Yang belah sini pun serupa, yang belah sini pun sama aja. Hak pakai serban pun serupa, hak pakai suku hitam pun sama aja. Macam mana kadar zina tidak meningkat kalau masyarakat tidak menganggap itu adalah perbuatan keji? Oh, dia tak salah, dia tengah tidur, orang ambil gambar bogel dia. Masalah dia yang ambil tu jantan. Macam mana kamu orang Islam boleh duduk dengan orang bukan Islam dalam satu rumah? Pasal apa berbogel? Tak ada integriti, pecat. Tak pecat juga, dianggap sebagai biasa juga. Yang ni yang kita kena lihat tuan-tuan. Bila zina sudah dianggap sebagai satu perkara biasa, bila perlakuan seks yang sumbang ini dianggap sebagai satu perkara biasa, maka tak heran kalau hari ini tiap-tiap hari mayat budak dibuang. Sebab kita tidak menganggap itu sebagai satu kesalahan. Kita cuma menganggap itu ialah peribadi dia. Dia tak ada campur dengan urusan politik dia. Sedangkan dalam negara barat yang kita katakan sudah tumbang itu pun, yang sudah tumbang sistem peradaban dia, masih lagi ada adab dia dalam nak jadi pemimpin, dalam nak jadi ahli sokan, nak jadi ketua keluarga dan sebagainya. Walaupun mereka bukan berada dalam negara timur, apatah lagi dalam sebuah negara Islam, tapi mereka masih lagi ada benda-benda itu yang dipegang oleh mereka. Tapi berbeza dengan kita di Malaysia. Asalkan dia parti aku, asalkan dia jemaah aku, dia buat salah macam mana pun, aku defend dia. Dia macam mana buruk sekalipun, dia belah mana perangai dia sekalipun, asalkan dia sokong belah aku, dia adalah geng aku, wajib aku pertahankan dia. Inilah yang dipanggil sebagai asabiah. Asabiah bukan mempertahankan bangsa. Asabiah ialah mempertahankan geng, mempertahankan jemaah, mempertahankan kumpulan. Walaupun buat salah, tetap aku defend kamu. Itulah nama dia asabiah. Asabiah bukan memperjuangkan bangsa semata-mata. Kalau bangsa tuan-tuan orang asli duduk dalam hutan, tidak dapat perlindungan, tidak dapat sekolah, tidak dapat jalan, tidak dapat elektrik, tuan-tuan perjuangkan supaya orang asli dapat elektrik, dapat jalan, dapat sekolah. Kami nak, saya sebagai orang asli, saya nak untuk masyarakat saya. Adakah itu asabiah? Tidak. Bukan asabiah itu. Asabiah ialah
Orang yang mempertahankan kumpulannya sendiri, walaupun kumpulan dia ternyata salah, dia tetap mempertahankan. Itulah nama dia Ashabiyah. Jadi kita hari ini kita faham Ashabiyah itu berjuang atas bangsa. Kalau bangsa tuan-tuan mundur, kalau bangsa tuan-tuan teruk, kalau bangsa tuan-tuannya ekonominya teruk, tuan-tuan berjuang untuk menaikkan ekonomi bangsa, itu bukan Ashabiyah. Ashabiyah ialah memihak kepada yang tak betul. Ayat yang tu imam kita baca tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Itulah Ashabiyah. Bila kamu cenderung kepada yang tak betul, kamu sokong pada yang zalim, itulah Ashabiyah. Allah bagi peringatan, kalau kamu buat, neraka tempat kamu. Sekarang tuan-tuan kita lihat, semua penyelesaian tidak menggunakan Quran. Bila penyelesaian tidak menggunakan Quran, maka jadilah satu kesusahan kepada kita hari ini. Penyelesaian-penyelesaian itu kita anggap bahawa dia tidak ada di dalam Quran ataupun tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah kecintaan yang tidak sepatutnya. Dalam bidang perubatan tidak menggunakan kaedah Islam, maka jadilah kerosakan. Dalam bidang ekonomi tidak menggunakan ekonomi Islam, maka jadilah kerosakan. Dalam bidang sukan tidak menggunakan sistem sukan Islam, maka jadilah kerosakan. Kita tengok ada sekarang ini sukan Olimpik remaja belia di Singapura. Di Singapura buat Olimpik khas untuk remaja. Orang Iran hantar pasukan bola sepak wanita dia main bola. Iran ni tuan-tuan, kalau kita pergi negara mereka, tutup mata habis, nampak mata muka tak nampak. Tapi main Kuala Lumpur, wallahu a'lam lah. Di Kuala Lumpur saja menurut statistik warga Iran saja ada 70,000 orang. Sampai driver teksi hak duk bawa Iran pun boleh cakap Iran dah sekarang. Punya kembah depa cakap Iran. Orang Iran bukan orang Arab, depa orang Parsi lain. Bahasa dia bukan bahasa Arab, bahasa Arab orang Iraq. Tuan-tuan, Iran ni cukup kuat. Perempuan dia cuba tengok mata pun tak nampak, dah lah tutup pakai jaring pula. Tapi bila bersokan, orang perempuan dia pun main bola tuan-tuan, tutup kepala ni sampai ke kaki, main bola, menang pula lah. Yang Malaysia ni main perempuan pun main bola, kena hentam dengan Thailand 16-0. Menteri dia kata lain kali tak usah pergi malu ke orang. Kita pun sibuk juga nak hantar bola 16-0 kena tibai tuan-tuan. Negara Arab ada seorang peserta Arab masuk sukan Asia, dia pakai tudung daripada kepala sampai ke kaki, lawan 100 meter menang dekat dia, kalah Thailand, kalah Jepun, kalah China. Masya Allah, perempuan Islam pakai habis semua ni, lari-lari menang. Islam tak mengatakan haram sokan. Cuba tengok orang Islam bertudung menutup aurat berlari menang. Yang kita ni berlari tinggal sependa saja pun kalah lagi. Duk pakai seluar dalam saja ni, kok nak menang, kalah juga. Haru tuan-tuan. Cuba tengok main sepak takraw dengan Korea Selatan pun kalah. Dulu kita yang ajar Korea Selatan sepak takraw lah, depa ajak kita pula. Depa gulung 4 kali, wong pong sayuk lepas tuan-tuan. Kalah Malaysia. Cuba tuan-tuan tengok tekong. Tekong ni asal dia nak serve je, dia angkat seluar tu. Asal nak serve dia lipat, asal nak serve dia lipat. Dalam duk lipat macam tu pun kalah juga. Jadi sebenarnya sistem apa yang kita pakai? Tuan-tuan, bila berlakunya semua penyakit, Nabi SAW berkata, ma anzalallah da'an illa anzalalahu shifaan illal haram. Nabi SAW berkata, Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah Ta'ala akan menurunkan ubat melainkan satu penyakit. Nabi kata, Allah bila dia datangkan penyakit,
Allah akan datangkan juga sekali padanya ubat, melainkan satu penyakit yang tidak ada ubat, nama dia Al-Haram. Al-Haram maknanya tua. Tua tidak ada ubat. Allah datangkan penyakit, Allah datangkan ubat. Satu saja penyakit yang tidak ada ubat, nama dia tua. Jadi tuan-tuan tak salah duk kisah. Tuan-tuan boleh cocok botok, muka ni tegang. Tuan-tuan kenal Sylvester Stallone? Stallone tu tuan-tuan jadi Rambo tahun 70-an. Ikat kepala ni, nak terjun dalam bendang, dalam payah, lintuh penuh nak lawan dengan orang Vietnam. Rambo tak pisau ini. Daripada tahun 70-an sampai 2010, Stallone masih lagi berlakon. Stallone ni tuan-tuan masih lagi berlakon. Umur dia sekarang 64 tahun. Badan ni berketul lagi. Cuba tuan-tuan sini, siapa umur 64? Cuba angkat tengok. Angkat tangan siapa umur 64 sini. Siapa nak ambil jadi hero? Ni Tuan Nazir kita ni. Hero mana yang nak ambil ni? Stallone, filem dia yang terbaru, dia jadi hero lagi. 64 tahun. Tuan-tuan tahu, Sylvester Stallone bukan setakat dia tu berlakon. Mak dia tu umur dekat 80 tuan-tuan, masih lagi macam muda. Masya Allah. Rupa-rupanya Stallone ini cocok botox. Dia hisap dadah. Dia kena tangkap di Australia kerana membawa dadah steroid untuk mengekalkan otot-otot dia itu. Dia ada alat bantuan dia. Tua-tua dia pun bila diperhatikan di bawah mata dia, sudah pun ada kedut-kedut di bawah mata dia. Hebat-hebat dia pun di bawah tengkuk dia sudah ada kedut-kedutnya, dah gelebeh dah. Tuan-tuan tengok filem dia yang terbaru. Walaupun badan dia berketui, tapi di bawah ni dah ada, bawah kelopak ni pun ada. Bila dia buka baju, di bawah ni, bawah masa ni pun dah gelebeh dah. Nabi kata dah, orang tua tak ada ubat. Tuan-tuan hari ni ada uban, penuh ada uban. Besok pergi dye hitam 2 minggu, lepas tu putih balik. Putih balik, terus duk bohong lah. Tua, kadang-kadang lupa. Cucu pun lupa. Bila raya datang cucu, kamu anak siapa? Anak Osman. Osman mana? Osman lah anak Tok Wan. Saya ni cucu Tok Wan. Oh iya ke? Lupa kita dia. Udah tua. Tuan-tuan makanlah pamaton. Tuan-tuan makanlah susu Enlin. Dia tak mau dah. Tua-tua lah. Ni Nabi kata ni, tua tak ada ubat. Muka boleh tegang, cuba tengok tengkuk. Tengok pakai telekung ni ke, ya Allah, mudanya. Berapa umur? 70. Mudanya. Apa-apa yang awak gunakan? Oil of ulam. Cuba buka tudung, tengok-tengok tu dia, tengkuk macam itik serati dah. Gelebeh dah ni tuan-tuan. Ini yang Nabi kata tidak ada ubat. AIDS ada ubat, H1N1 ada ubat, Leptospirosis ada ubat, kegagalan ekonomi ada ubat, semua ada ubat. Jangan takut. Ubatnya Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Di mana? Di dalam Quran. Carilah saja. Carilah saja tuan-tuan. Allah Ta'ala bagikan kepada kita buku manual kehidupan. Sayangnya buku manual kehidupan ini kita tak mau ikut. Kita rasa tak berapa sesuai nak ikut. Dalam masyarakat berbilang bangsa, kita rasa tak sesuai nak ikut. Sedangkan masyarakat berbilang bangsa lah memerlukan satu undang-undang yang sangat kebal. Kerana masyarakat berbilang bangsa ni kadang-kadang tak ada otak. Kadang-kadang mereka guna otak sendiri. Kadang-kadang mereka mabuk. Kadang-kadang mereka ni di bawah pengaruh alkohol. Mereka boleh bertindak sewenang-wenangnya. Yang boleh menyekat mereka hanyalah undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya sebutkan tadi sebagai undang-undang hudud. Tidak ada jalan lain melainkan mesti pakai undang-undang hudud. Tuan-tuan, pada hari Selasa yang lepas, kursinya besar sikit pada kursi saya duduk ni.
Jempuk duduk, jelepok, menjunjung tutah perintah Waduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, tarikh puasa jatuh kepada hari Rabu. Semua orang Malaysia terima. Ada bantah bila puasa jatuh hari Rabu? Siapa bantah? Mak, puasa hari Rabu. Mak akan kaji dulu, sesuai tak sesuai hari Rabu. Ayah, hari Rabu puasa ayah. Apa? Hari Rabu tak adil. Ayah, puasa hari Rabu. Kita kena cari hari lain pula. Rabu bila? Dia tanya pula. Tak ada siapa yang pertikai puasa jatuh hari Rabu. Tak ada siapa yang pertikai puasa bulan Ramadan. Tak ada siapa pertikai. Pak siapa tak boleh pertikai? Ini perintah Allah, Ustaz. Bila Allah suruh puasa, kita kena puasa, Ustaz. Berdosa tak puasa, Ustaz. Betul, kita pun puasa. Tak ada siapa bantah. Imsak 5.40, tak ada siapa bantah. Tak ada siapa yang tak setuju. Maghrib 7.30, semua setuju. Ada yang tak setuju? Tak, semua setuju. Saya dah kata dah hari itu di surah Mustaqim, sama aja. Orang kaya banyak itu, orang miskin banyak. Tuan-tuan depan saya ni orang kaya, punya banyak makanan, tapi tetap tak boleh makan belah siang. Sama macam orang miskin yang tak ada makanan. Sama aja, tak ada beza langsung. Walaupun di rumah kita penuh makanan dalam peti ais. Buka pintu atas, ais krim. Buka pintu bawah, buah-buahan. Buka pintu tengah, ayam beku. Buka pintu bawah sekali, ayam hidup. Ayam hidup 4 ekor duduk menung tengok muka kita. Ni sejuk dia kata. Yang kurung aku pasal apa? Banyak makanan pun tak boleh makan. Masya Allah. Sama dengan orang miskin, tak ada makanan, tak boleh makan. Orang kaya banyak makanan, tak boleh makan. Kan Islam tu menyamakan kita. Buka puasa pun sama tarikhnya. Masya Allah. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi Masjid Ar-Ridwan dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Waktu berbuka 7:28 malam bagi orang miskin dan 8 malam bagi orang kaya. Mana ada? Sama aja. 5:44 waktu imsak, waktu sahur bagi orang kaya. Pukul 6 pagi untuk orang Papua Kedana. Tak, sama aja tuan-tuan. Tak ada wujud. Kita boleh menerima hakikat Ramadan, semua orang kena terima. Tetapi kenapa bila didatangkan hukum Islam kita tolak? Puasa orang terima, tapi bila sebut hukum Islam, orang yang berzina kena sebat 100 kali, kenapa tolak? Sedangkan dua-duanya datang daripada Allah. Puasa datangnya daripada Allah, sebat orang yang berzina pun datang daripada Allah. Apa sebab kita menolak? Maka dengan sebab kita menolak, hari inilah tuan-tuan berlaku. Hari ini berlaku. Di sekolah ada budak dibuang. Di kolej perubatan ada budak dibuang. Di surau ada budak dibuang. Belakang rumah ada budak dibuang. Apa yang tak adanya tuan-tuan? Bila sistem tu kita tak ikut sistem Quran, bila kita tak ikut sistem yang diamalkan oleh Islam, yang diturunkan oleh Allah dalam Quran, inilah dia. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Az-Zumar ayat 17, yang dikatakan hamba Allah ialah ibad. Kita sebut Abdullah, tuan-tuan sebut hamba Allah. Tuan-tuan cuba tengok senarai more dekat surau. 1 hari bulan Ogos, Pak Mak Tempe. 2 hari bulan Ogos, Syarif Dul dalam braket Samsing Kampung Dusun. 3 hari bulan Ogos, Ahmad Nispu dalam braket Haji Bakhil. 4 hari bulan hamba Allah. 5 hari bulan hamba Allah. 6 hari bulan hamba Allah. Bila tanya dekat bendahari, siapa hamba-hamba Allah ni? Adalah orang dia, tapi dia tak mau dikenali nama dia. Dia nak dikenali sebagai
hamba Allah. Kita pun rasa amboi, orang ni waroknya, tawaduknya, sampai nama pun tak boleh beritahu, kena sebut hamba Allah. Kita perasan bagus. Tuan-tuan cuba tengok kapek tu imam, cuba selak di belakang dia, wakaf daripada hamba Allah. Oi, bagusnya hamba Allah wakaf. Cuba tengok telekung orang perempuan yang duk sidai kat almari tu, tulis dengan marker pen tu, tulis dengan marker pen, wakaf daripada hamba Allah. Tuan-tuan ingat senang kan nak jadi hamba Allah? Ingat senang kan nak jadi hamba Allah? Nak jadi polis kena kursus di Pulapol. Nak jadi askar kena masuk pusat latihan tentera Pulaten. Nak jadi bomba kena masuk pusat pula bom. Masya Allah, semuanya pula bom, pula tank, pula, semua pula-pula belakang. Nak jadi polis simpanan kena masuk pula FRU. Nak masuk, nak bidang ni elektrik ni kena masuk ILSAS, Institut Latihan Sultan apa, bahagian engineering, bahagian wiring saja kena ambil kursus. Masya Allah, barulah boleh jadi. Nak jadi penceramah kena ambil tauliah dulu, menu nak kena soal ni baru boleh jadi tauliah. Nak jadi driver taksi kena ambil kursus dulu, kursus permanduan berhermah, kursus LPKP, kursus itu, kursus ini, baru dapat lencana pemandu taksi. Masya Allah. Nak buat jamban tu pun kena kursus dulu, kontraktor dia pun kena kursus dulu, baru boleh dapat gelaran. Nak jadi lawyer kena kursus. Nak jadi hakim kena kursus. Nak jadi pemain bola sepak kena training, baru boleh jadi pemain bola sepak. Nak jadi hamba Allah senang-senang mengaku saya hamba Allah. Senang benar kamu? Tak ada kursus ke hamba Allah? Tak ada syarat ke hamba Allah? Tak ada tanda ke hamba Allah? Tak ada lencana ke hamba Allah? Ada. Siapa kata tak ada? Tuan-tuan senang-senang tulis dekat whiteboard hamba Allah. Semayang pun tak cukup, hamba Allah. Senang-senang tulis dekat wakaf kapet hamba Allah. Puasa pun tunggang langgang, hamba Allah. Tuan-tuan tulis belakang sejadah wakaf hamba Allah. Quran pun percaya setengah, tak percaya setengah, hamba Allah. Apa? Hamba Allah ini apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 17, ciri-ciri hamba Allah. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allah berkata hamba Allah ialah orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan ayat-ayat Quran yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya daripada agama. Itulah hamba Allah. Hamba Allah ini apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 17, ciri-ciri hamba Allah. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allah berkata hamba Allah ialah orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan ayat-ayat Quran yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya daripada agama. Itulah hamba Allah. Hamba Allah itu apa? Hamba Allah ialah orang yang berusaha nak mencari. Alladzina yastami'un, orang yang berusaha mendengar, yang belajar, yang nak dengar, yang nak tahu. Nak dengar apa? Al-qaul, Al-Quran, hukum Quran, huraian Quran, hukum agama. Selepas mereka mendengar, fayattabi'una ahsanahu, mereka mengikutnya dengan sebaik-baiknya. Itulah hamba Allah. Sekarang sebut hudud pun tak mau, sebut sebab pun tak mau, sebut rejam pun tak mau, apatah lagi nak ikut. Macam mana nak jadi hamba Allah? Hamba Allah ni ada syarat. Syaratnya ialah percaya kepada Quran dan mengikuti dengan sebaik-baiknya apa yang Quran kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Bila kita sebut ayat Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 17 dan ayat 18 tadi, bila kita cakap ustaz, orang tak nak ikut ustaz, saya cakap mereka marah saya tegur mereka bantah ustaz, kadang-kadang kecil hati ustaz. Boleh tak ustaz saya tak campur orang, saya tak bercampur dengan masyarakat, saya uzlah, duduk dalam rumah, ibadat, semayang, zikir, tak campur orang, lantaklah orang nak buat apa pun. Saya ni tuan-tuan duduk kat Ampang, hotel kat Ampang, minggu depan pun duduk kat Ampang juga. Separuh pahala saya hilang. Tengok orang kita ni seksi-seksi lah, lemah perut. Saya duk usung beg nak naik tangga, nak naik lift hotel tu, jumpa punya pendek pakai seluar perempuan, terkejut dia. Tak tengok rasa lagu mana lah, rasa membazir rasa. Bila tengok lagi membazir, ya Allah, apalah. Susah hati lah tuan-tuan, susah hati kita tengok. Kita tengok mereka, kita jadi malu. Mereka tengok kita, mereka tak malu. Yang ni, kalau kita pun tengok mereka juga jadi tak malu, kita pun teruk lagi. Kita duk ngorak pula, hello miss, yang dapat ringgit, beg pun tinggal, pergi ikut dia pula. Lagi haru lah tuan-tuan. Kalau kita ni, saya ni kalau nak jadi penceramah, duk cakap pasal macam ni, bukan orang suka. Ni duk cerita pasal hukum Islam, duk cerita pasal kerak tangan, orang bukan suka. Orang tak suka. Dulu ada orang suka, ada yang tak suka. Lah ni rasa-rasa dua-dua tak suka. Sekarang ni dua-dua tak suka. Dulu ada sokong, ada tak sokong. Lah ni macam dua-dua tak sokong lah. Ada yang make warning saya, ustaz, jangan sebut hudud dengan ustaz. Sekali orang-orang bukan Islam tak sokong kita pula. Lah depa dah sokong kita ni ustaz. Ustaz duk sebut hudud pula, esok depa lari ustaz. Dulu ayat ni orang belah sana je cakap. Lah orang belah sini pun cakap lah. Direct main tegak, ustaz jangan duk sebut hudud sangat ustaz, pasal depa ni dah baik dengan kita. Jadi depa ni bila kita sebut hudud lagi depa lari ustaz. Payah ustaz, kalah kita ustaz lagi. Masya-Allah, subhanallah. Dulu saya kata-kata ni orang belah sana je cakap. Lah ni orang belah kita pun dah cakap ni. Maknanya dah terkikis keyakinan kepada Allah. Sekarang dah yakin pada makhluk lebih daripada Allah. Sebab itulah ulama-ulama kata kecelakaan yang paling besar ialah yakin dengan makhluk, tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan ataupun kecelakaan yang paling buruk. Dia beli kereta, baru beli semalam, plastik belum buka. Isteri dia kata, abang dah cek ke minyak hitam, air bateri. Suami dia kata, gila kamu, kereta kita baru beli semalam, apa nak cek-ceknya? Yelah, kita nak jalan jauh, cubalah cek tengok, tak bayar, kereta baru. Dia percaya pada kereta lebih pada Allah, lebih pada Allah. Sampai kereta baru, tekan saja, dia lupa. Abang Haji pencen okey Abang Haji? Alhamdulillah lah, duit pun ada dalam 1 juta ustaz. Tak ada apa lah, kalau sakit ke apa pun rasa okey lah kot. 1 juta dia yakin dengan duit, dia tak yakin dengan Allah. Celaka nama dia. Tuan Haji nak buat operasi bila? Minggu depan. Tak takut ke Tuan Haji? Apa nak takut ustaz, doktor pun pakar, alat-alatnya semua pun canggih. Saya confident. Dia tak yakin pada Allah, dia yakin pada alat. Inilah dipanggil sebagai kecelakaan. Allah orang tak yakin. Sepatutnya yakin pada Allah. Saya katakan tadi, bila nak jadi penceramah, bila nak berdakwah, macam-macam ujian sampai. Ugutan. Saya katalah dalam CD saya dulu, ada orang ugut saya nak simbah cuka, nak simbah asid kat muka. Sebab tu saya suruh tuan-tuan ambil gambar saya sementara tengah segak ni. Besok dah muka kena asid tak lawa lah.
Susahnya jadi penceramah, susahnya jadi tok imam. Baca pendek orang kata. Nama Hafiz, baca pendek. Nampak? Dia Hafiz, pergi baca ayat pendek. Orang komplain, nama je Hafiz, tapi pendek baca. Memang nama imam tu Hafiz, dia bukan hafal Quran, nama je Hafiz. Kamu ni tak faham-faham. Bila dia baca panjang, marah pula. Panjang gila tu imam ni. Ada je tak kena. Inilah penyakit kita. Biasalah pengurusi buat tazkirah tak kena. Orang nak sembahyang, yang dia sibuk buat tazkirah, macam tak ada masa lain. Bila tak buat tazkirah, apa punya nazir, sembahyang je, buatlah mengaji ke, kuliah ke. Banyaknya komplain tuan-tuan. Bila selawat, ni apa selawat ni? Mana ada selawat? Bid'ah. Bila tak buat pula senyap semua. Apa hasrat tak selawat pula ni? Lawatlah bagus. Hei, payahnya. Bila tak buat makan di belakang, orang komplain, duit banyak, buatlah makan. Orang bagi duit suruh berbelanja, bukan suruh simpan. Bila dah buat makan, membazir pula. Apa ni buat makan, orang tak makan, membazir pula. Membazir pula. Subhanallah. Teruknya tuan-tuan. Teruk sungguh. Macam kita meniaga pasar Ramadan. Nak meniaga tak meniaga, nak meniaga tak meniaga. Meniaga, hujan pula, lebat yamat, terbang segala kemah. Hari ni malam meniaga, hujan. Tengok-tengok sampai ke malam tak hujan. Rugi aku tak meniaga. Semuanya serba tak kena. Satu sahabat datang jumpa Rasulullah. Dia ni dah fed up. Dia tak mau campur dengan orang. Dia nak minta izin kepada Nabi. Dia nak duduk seorang-seorang. Kata dia, walan af'ala hatta asta'zina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la taf'al fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman. Dia kata, ya Rasulullah, saya ambil keputusan ni nak tanya pada Nabi, pada Rasulullah. Saya tak mau campur-campur dengan orang. Saya tak mau pergi masjid. Saya tak mau dakwah-dakwah apa semua tak mau. Saya nak buat ibadat aja kat rumah saya. Saya tak mau campur itu, saya tak mau campur ini. Saya nak buat ibadat aja Rasulullah. Boleh tak Rasulullah? Nabi kata, la taf'al, jangan kamu buat. Sesungguhnya berjihad pada jalan Allah, pahalanya lebih besar daripada kamu beribadat 70 tahun di rumah kamu. Masya Allah. Nabi kata, tuan-tuan yang berdakwah, tuan-tuan yang buat kerja untuk Islam, tuan-tuan buat kerja untuk orang-orang Islam, untuk agama Allah, sehari tuan-tuan buat kerja 70 tahun beribadat di rumah. Masya Allah. Ni pahala saya duduk ceramah kat tuan-tuan ni. Saya dakwah ni, tinggal isteri, tinggal anak, mai mengajak tuan-tuan jihad fi sabilillah. Pahala dia macam orang yang duduk di rumah dia sembahyang 70 tahun tanpa henti. Nazir kita ni buat program dengan ahli jawatan kuasa, duk susun jadual, duk panggil ustaz sana, panggil penceramah sini, panggil tok imam sana, buat kerja sana, cetak sana, tampal poster sini. Pahala dia macam 70 tahun buat ibadat di rumah walaupun dia tak ceramah. Tok imam ni tuan-tuan ingat senang nak hafal ni, satu rakaat satu muka. Daripada subuh tadi duduk baca lah. Nak bagi lancar subuh tadi atromen taruh tak tengok. Masya Allah. Bayangkan dia punya hafal Quran tuan-tuan daripada subuh tadi sampai maghrib tak makan tuan-tuan. Subhanallah. Punya jihad, sanggup tak makan tu. Masya Allah. Memanglah ustaz puasa, tahu pun pahala dia tuan-tuan. Masya Allah. Kita hanya duduk di belakang dia, dengar dia baca, dengar dia baca Quran. Kita hanya duduk di belakang. Dia start pagi tadi duduk ngulang, pok-pak duduk ngulang. Jihad fi sabilillah. Tuan-tuan yang datang makan, alhamdulillah.
Orang yang bagi tuan-tuan makan, jihad fi sabilillah. Orang yang jamu tuan-tuan, yang sponsor, jihad fi sabilillah. Tuan-tuan tak jadi imam, tuan-tuan tak jadi jawatan kuasa, tuan-tuan tak jadi ustaz, tuan-tuan jadi jemaah jihad. Jihad ni, anak tinggal, rumah tinggal ni, dada ni duk susah hati, kereta kau orang pecah. Bukan tenang ni, duk nasib baik ada jaga tuan-tuan, walkie-talkie. Oh hebat. Saya tengok hak duk jaga parking pakai walkie-talkie. Okey, sini kosong lagi. Kosong ke? Okey, pasing lagi 2. Oh hebat tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan sembahyang khusyuk-khusyuk lah, terus duk fikir lah. Saya pergi ceramah di Puchong, di mana kat baru ni? Di mana saya lupa. Depa kia mulai kereta hilang. Hak curi tu, yang hak kia mulai tu, dia pakai jubah elok-elok. Ingatkan dia nak kia mulai, tengah kawan tu sujud, tinggal kunci kereta, pak dia lari. Tekan, hak mana bunyi, yang tu lah brum jalan terus. Jadi yang mana hak kia mulai ke apa-apa, kunci tu tuan-tuan bolang pukir. Kadang kita bila nak sembahyang, kunci tu suka lempar atas lantai, atas sejadah. Tengah kita sujud, dia menjengkau kok celah kangkang kita. Sebelum sujud ada bangkit Rabbi ghafirli, tam mana pula tu? Tak ada lah. Tambah kita pula ada silent mode pula. Dulu sungguh kereta kita tok bising. Lah mana ada jenis tu lah. Lah semua senyap je, lampu je duk menyala. Lagi orang tak dengar. Sebab tu kadang-kadang alarm tok tu pun penting juga. Kalau boleh buat nama tu. Tuan-tuan pergi kedai Cina tu suruh buat remote, buat alarm yang bunyi nama tuan-tuan. Haji Fauzi tok Haji Fauzi. Tu yang aku punya tu. Baru betul kan, bila tekan Ustaz Kazim, ini benda semua serupa belakang. Bukan kereta aku, kereta lain kot. Nasib baik ada sahabat kita yang tekan remote, 4 kereta bunyi serentak. Tok. Oh sudah tuan-tuan, remote dia sama. Jadi berhati-hati sekarang ni. Hak datang semayang ni kadang-kadang lebih alim pada kita, rupa-rupanya pencuri. Pakai jubah lagi tuan-tuan. Akak-akak oi, abang Jem nak pesan ni kak oi. Yang main mencuri tu pakai telekung macam akak-akak. Lagi orang tak perasan dia pakai telekung, rupanya beg tangan 2 dalam telekung dah. Yang makji ni pun masa sujud ada beg, bangkit-bangkit sujud tak ada lah. Pi mana? Jaga-jaga. Anak-anak tuan-tuan yang berlari ni, mak duk semayang, anak duk main di belakang. Habis-habis semayang, anak tak ada. Diipuh dalam tempoh seminggu 2 kes kecurian budak, pencolekan budak. Sebab tu minta pada akak-akak ni, kalau nak bawa anak ke cucu, bawa lah. Kalau boleh ikat kaki dengan tali. Dia pergi mana pun tali duk ikat. Kena buat tuan-tuan. Unit keselamatan kita hari ni, dengan sebab kita tak pakai Quran, dengan sebab kita tak pakai Quran, nak semayang tak khusyuk, nak tinggal rumah lama tak khusyuk, nak ibadat tak khusyuk, nak buka pintu tetamu datang tak boleh. Jangan sewenang-wenang buka pintu. Nak jawab salam pun dah takut sekarang, takut kena sihir, kena pukau. Akibat apabila kita tidak mengamalkan Quran dan meninggalkan Quran. Yang terakhir tuan-tuan, bagaimana kita ni nak menjadikan pahala kita sentiasa berkekalan, ya, sentiasa berkekalan sampai hari kiamat, sampai dalam kubur, sampailah bila-bila ni. Kita tak mau tuan-tuan dunia kita ni setakat dunia aja. Selalu tuan-tuan hadis Nabi yang kita baca, iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Tapi kita jarang baca satu hadis sahih, ya, satu hadis sahih riwayat Imam Baihaqi.
yang menerangkan lebih daripada 3 benda itu, yang menjadikan walaupun kita dah mati, pahala masih berjalan. Nabi berkata, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'dihi mautihi. Baik, Nabi berkata, perkara yang masih lagi kamu dapat pahala walaupun kamu dah mati, ada beberapa perkara. Yang pertama, ilmu yang diajar. Ilmu yang diajar. Yang kedua, ilmu yang disebarkan. Tuan-tuan di sini yang duk rakam MP3 ni, balik ke rumah, tuan-tuan download bagi kat kawan. Bagi kat kawan ni hak duk rakam ceramah ni. Tuan-tuan tak ceramah, tapi tuan-tuan duk bagi benda tu dekat orang lain supaya orang tu dengar ceramah, dapat ilmu. Walaupun tuan-tuan mati, pahala masih berjalan walaupun tuan-tuan tidak mengajar. Jangan kata yang mengajar saja yang dapat pahala, tuan-tuan yang mendengar pun dapat. Tuan-tuan ada buku, tuan-tuan ada pen, tuan-tuan catat. Bila tuan-tuan catat ilmu, tuan-tuan passing ilmu tu dekat orang, tuan-tuan dapat pahala. Masya Allah. Sebab tu saya, tuan-tuan ni, saya ni seronok. Saya seronok sebab CD kita ni, saya pergi ke mana pun, alhamdulillah, saya buka kepiah pun orang kenal, buka serban pun orang kenal. Lah tak boleh buka apa tuan-tuan, orang kenal. Duk cokor pun orang kenal. Sepa tu. Tadi saya sembahyang dekat Masjid Abu Bakar Baginda. Dekat Putrajaya lah. Masjid kampung Abu Bakar Baginda. Saya duk nak tunggu sahabat bawa kereta. Tiba-tiba datang satu laki-laki naik motor Vespa. Berhenti depan kereta. Saya tengok punya seksa dia nak tongkat 2 Vespa. Pasal kaki dia cacat ke dalam. Bukan tapak dia macam itu, tapak dia macam itu. Oh, saya kata Allahu Akbar. Sian dekat dia. Tiba-tiba kereta tu pula nak keluar, dia kena pastah balik, ubah ke lain sikit motor dia, tongkat lagi Vespa. Dia main berjalan dekat saya. Saya tengok, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Kazim ya? Ya. Itu yang nak cakap. Bagus, berani. Assalamualaikum. Dia pun patah balik kat motor dia, start beruntuk. Dengan kaki dia yang cacat, dengan nak parking 2 kali, naik Vespa, tarik motor Vespa nak tongkat 2. Masya Allah tuan-tuan. Hai. Dia kata, Ustaz, rumah saya ni, tobai ni CD Ustaz. Alhamdulillah. Saya fikir dalam kepala otak saya, kalau aku mati, pahala dapatlah. Alhamdulillah. Tu ilmu yang disebarkan. Ilmu. Saya pergi ceramah di Kedah. Satu profesor universiti. Saya peminat setia Ustaz. Rumah Ustaz ada 400 keping CD. Rumah saya Ustaz 400. Subhanallah. Saya jumpa dengan satu OCPD, ketua polis daerah. Dia kata, Ustaz, rumah saya bulan lepas kena masuk perompak. Rumah OCPD. Kita kalau rumah OC masuk perompak tak heran. Ini OCPD, ketua polis daerah pun kena lebuh. Banyak ke hilang barang tuan? Saya tanya. Banyak tak banyak lah. Tapi yang saya heran, CD Ustaz semua dia sapu.
Astagfirullahalazim. Perompak peminat CD kita, tuan-tuan. Satu keping pun dia tak tinggal, Ustaz. Habis. Subhanallah. Saya kata dia jual kat pasar malam kot. Kalau dia dengar pagi, Ustaz, mudah-mudahan dia berubah. Tuan-tuan, saya ceramah, alias salam buat CD. Saya dapat pahala, alias salam kalau dia tak fikir untung, dia dapat pahala. Tuan-tuan pun boleh dapat pahala. Beli banyak-banyak dekat dia, aku nak hadiah kat kawan. Asing dia. Saya dalam kereta saya tu, tuan-tuan pergi tengok kereta saya tu. Dalam bonet saya ada je CD. Bila saya jumpa orang, saya akan bagi CD. Percuma bagi. Pasal apa? Dakwah. Modal RM5, bagi dekat 5 orang, baru RM25, bagi hadiah kat dia. RM25 ni besar sangat, besok dalam kubur cerah kita. Apa nilai RM25 dengan pahala berpanjangan dalam kubur? Mahal ke RM25? Dia pasang, dia dengar, dia pasang, dia dengar, dia dengar. Masya Allah. Isteri dia dengar, tok dia dengar. Subhanallah. Ada satu perempuan, dia kata, Ustaz, bila saya pasang CD saya di rumah, bapa saya umur 70 tahun tak pernah semayang. Bapa dia tengah, dia kata, aku nak semayang. Daripada tak pernah semayang, Ustaz, perempuan ni punya telefon menangis. Terima kasihlah Ustaz. Ustaz cerita bab tajuk mati ni, pak saya insaf. Tajuk yang terbaru ni, ya hak mati ke apa ke, alam kubur malam pertama. Terus teringat nak semayang pak dah. Tuan-tuan, tu menyebarkan ilmu. Kita tak jadi penceramah, tuan-tuan, sebarkan ilmu. Pahalanya berpanjangan sampai dalam kubur, sampai hari kiamat. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak soleh yang dia tinggalkan. Bukan doa ya. Bukan doa. Jangan tuan-tuan faham doa anak soleh saja. Segala perbuatan anak yang baik. Cuba tuan-tuan balik rumah nanti, buka album anak tuan-tuan, gambar keluarga tu, cuba tengok manakah agak-agaknya anak yang boleh post pahala lepas mati. Ceklah tengok. Panggil suami, tengok abang, agak-agak manalah anak kita yang boleh ingat kita ni abang lepas kita mati abang. Cuba abang tengok Alung ni ha. Entahlah, kerja pun Alung, kerja dia kerja orang, tak pun orang kerja dia abang. Entahlah abang. Abang tengok pula anak kita ni, si Alang ni abang, kerja dia hilang je abang. Balik sehari hilang 10 hari, balik sehari hilang 10 hari. Manakah anak ni yang nak push pahala ni? Kesian kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, orang yang muflis, orang yang mandul ialah orang yang banyak anak tapi satu anak pun tak boleh tolong dia dalam kubur. Itulah orang mandul. Anak ramai tapi semuanya tak tahu lah ustaz, tak tahu nak habaq lah ustaz, teriak ni, menangis ni, tak tahu nak buat apa dengan anak. Saya bila orang telefon saya, ustaz anak saya ni, saya pun tak tahu nak buat apa kau. Mai hantar sekolah saya pun tak boleh terima. Haji Pozi pun mai sekolah saya, ada dia pun tengok asrama semua penuh, pondok semua penuh, nak duduk tang mana? Ustaz duduklah tang mana pun ustaz janji ustaz terimalah anak saya ni. Ya Allah, saya bukan saya tak mau tolong, tak tahu nak letak tang mana. Kadang-kadang ada mak pak yang kita terima anak dia, langsung dia tak peduli anak dia. Kita pula pening kepala, yang mak pak dia relax duk tengok bola sepak Piala Dunia, tak fikir masalah anak. Kita pula duk fikir masalah anak dia. Nombor 2 kata Nabi, doa anak yang soleh. Nombor 2 kata Nabi, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Pahala yang tuan-tuan datang malam ni, cerah mak bapak dalam kubur. Pahala sedekah tuan-tuan sampai pada mak bapak. Pahala baca Quran sampai pada mak bapak. Tuan-tuan tadarus sampai pada mak bapak. Tuan-tuan sedekah sampai pada mak bapak. Sebab itu adalah amalan saleh. Tengok-tengok ada orang yang benci dengan majlis ilmu.
maknanya orang ni tak sayang pada mak dia, tak sayang pada bapa dia. Kalaulah dia sayang, dia duduk dalam majlis ilmu, dalam hati duk niat, ya Allah, kalaulah ada pahala aku datang belajar ni, ya Allah, sedekahlah pada mak bapak aku di alam barzakh, ya Allah, sampai. Baik, yang ketiga kata Nabi, mushaf yang ia wariskan ni, mushaf. Tuan-tuan wakaf Quran ni, budak-budak tahfiz duk baca, pahala dapat. Tuan-tuan beli buku, tuan-tuan beli satu buku, beli satu kitab, habis baca simpan. Tuan-tuan mati, anak tuan-tuan baca pula kitab tu, tuan-tuan masih dapat lagi pahala dalam kubur. Tuan-tuan beli buku agama, letak di masjid, orang baca, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan beli kitab agama, letak di rumah, cucu baca, cicit baca, dapat pahala. Soalan dia, bulan ni berapa buah buku dah tuan-tuan beli? Ada orang yang lama dah tak beli buku, dia beli kitab mangga, betik, mempelam. Yang tu yang dia beli. Pasal apa tak beli buku? Kalau astro kita boleh peruntuk 100 sebulan, kenapa buku tak boleh peruntuk 100 sebulan? Beli 5 buku untuk 5 anak, kemudian tukar sama anak. Sebulan satu buku, dapat 5 buku, 5 buah buku anak boleh baca sebulan. Bila mereka mati, bila tuan-tuan mati, tuan-tuan masih dapat pahala lagi. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, masjid yang dia dirikan. Bukan kata membuat sebuah masjid, tuan-tuan bagi sebatang tiang, pahala dapat. Tuan-tuan bagi sekeping atap, dapat pahala. Walaupun tuan-tuan bagi seketul bata, masih lagi dapat pahala. Jadi kalau kita jumpa masjid yang sedang dibina, berhenti, naik-naik kereta tengok masjid sedang dibina, masuk terus jumpa bendahari, saya wakaf RM50, saya wakaf RM500. Dia adalah menolong kita di dalam kubur. Jangan bantah. Jangan bila orang datang, cik, kami datang nak minta buat derma masjid, tak habis-habis derma. Semalam derma, hari ni derma. Apalah. Makcik tak nak bagi, tak apalah makcik, janganlah ngumpat. Mana-mana pula budak dia nasihat orang, tak sedar diri. Astaghfirullahalazim. Bagilah tuan-tuan. Sekarang masjid kita nak buat apa Haji Fauzi? Buat tanda. Bagilah tuan-tuan. Bagi mangkuk tanda. Dah ada belum? Belum lagi. Bagi mangkuk. Seorang bagi mangkuk tanda, kena 100 orang. Udah tak tahu nak letak di mana. Dia banyak mangkuk ustaz. Awak balik rumah lah tuan-tuan. Bagilah tuan-tuan apa benda yang ada. Subhanallah. Bukan untuk Haji Fauzi, bukan untuk bendahari, bukan untuk surau masjid, untuk kita dalam kubur, untuk bekalan kita. Tak sayangkan pada diri kita. Saya semalam, ustaz kawan saya meninggal, Ustaz Abdullah Jaafar, meninggal kerana sakit buah pinggang, muntah darah. Kita ni muntah darah santau lah, dah buah pinggang tak boleh fungsi dah, habis berceramuk dah, darah pergi ke telinga dah, pergi ke hidung apa, pergi ke mulut pun ada. Meninggal tuan-tuan. Dia meninggal pukul 4:30 petang. Dia kata ke anak dia, hang tanam pok malam ni juga, jangan duk tunggu besok. Wasiat daripada dia, suruh tanam malam tanam. Dia punya AJK telefon saya, ustaz, ni sahabat kita tak ada lah ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kami nak buat balik malam ni lepas tarawih nak ke bumi. Awak buat malam-malam ni, dia pesan suruh malam ni juga. Buatlah. Tak sabar nak jumpa Tuhan gamak dah. Masya Allah. Dia boleh pesan, pak mati tanam malam ni juga. Anak kata baik pak, tak lama mati. Subhanallah. 3 minggu lepas sahabat saya mati kerana AIDS pula. Pak tak boleh tengok mayat, anak beranak tak boleh tengok, kawan tak boleh tengok, tutup habis rapat. Mati kerana AIDS. Kita mati kerana apa pula? Kita tak tahu.
Apa sebab kita mati? Kita tak tahu. Bila nak mati? Kita tak tahu. Macam mana nak mati? Kita tak tahu. Duduk dalam kubur, macam mana keadaan kubur? Kita tak tahu. Tapi satu benda saja yang kita boleh buat sekarang, nama dia amalan. Buatlah amalan banyak-banyak supaya cerah kubur, supaya lapang kubur. Bila duduk dalam kubur gelap, tuan-tuan, duduk dalam kubur ulat, duduk dalam kubur tanah, duduk dalam kubur sunyi seorang-seorang, duduk dalam kubur kena himpit, duduk dalam kubur kena soal, duduk dalam kubur ni lemah, nak bangkit tak boleh. Yang boleh bantu kita satu aja, nama dia ialah amalan. Dan amalan inilah yang Nabi sebut dalam hadis ini. Kalau ada masjid, buat masjid, bagi. Kalau ada rumah musafir, bagi musafir duduk. Saya ada 83 buah pondok sekolah saya, 83 buah. 10 orang tak nak duduk. Dia jumpa saya, ustaz, ni saya bagi balik rumah ni, siapa-siapa musafir, bagilah duduk sini ustaz. Saya wakaf untuk musafir. Musafir nak pergi hospital, mereka tidur. Musafir nak belajar, mereka tidur. Musafir terlepas bas, mereka tidur. Berapa banyak pahala orang yang wakaf. Nabi kata pahalanya berpanjangan sampai bila-bila. Masjid, tuan-tuan, ni kawasan luas lagi ni. Padang tu sikit punya luar ke? Buat 4 tingkat. Ar-Ridwan Inn, hotel bajet Ridwan Inn, hotel bajet Ridwan Times. Apa salah? Buat rumah rehat, rumah untuk tetamu. Daripada dua sedekah dekat hotel Cina tu, best sedekah kat sini. Buh aircon, buh bilik elok-elok, buat di bawahnya dewan seminar, buh aircon, kenduri kahwin di sini. Buat di hotel kenduri kahwin mahal, satu kepala RM80, RM180. Buat di sini senang. Parking luar, masjid senang. Masya Allah. Kena buatlah, tuan-tuan. Dan jangan kedekut bila kata umum nak buat rumah musafir, kami nak buat Ridwan Inn. Jangan kedekut. Saya 1,000 jemaah, bagi RM1,000 seorang, 1,000,000 dapat. Siap 4 tingkat. Masya Allah. Bawah lobi, sebelah lobi bilik konferans, dewan seminar. Tingkat atas bilik, tingkat atas bilik kelamin, tingkat atas asrama untuk orang-orang susah. Lama-lama, tuan-tuan, masjid ini akan sentiasa penuh dengan manusia. Teringat hotel bajet, teringat Masjid Ar-Ridwan. Tuan-tuan mati, pahala masih sampai. Nabi kata, orang yang mendirikan rumah untuk musafir, tak payahlah saya duduk dekat Ampang jumpa orang pakai skirt. Saya nak turun ceramah ni pun jumpa lagi. Duk teringat hak tu. Kita jarang tengok, sekali tengok rasa lagu mana tu. Ada yang ni, kalau lah ustaz main duduk kat masjid, nampak siapa? Ngaji pozi. Janggut panjang, mana boleh buat apa ngaji pozi? Tak steam langsung. Jadi tuan-tuan ni yang kita kena jaga, kena buat. Kalau lah masjid kita boleh buat, Masya Allah, tuan-tuan, di belakangnya sungai, cantikkan sungai, boleh buat jogging petang-petang, rekreasi hotel. Masya Allah. Depan tepi jalan tu pula buat kedai tu, restoran Tom Yam Ar-Ridwan, sup bakar, sup utara Ar-Ridwan, laksa Johor Ar-Ridwan, sup kambing. Ustaz Zuhair paling suka, lagi sihat Ustaz Zuhair. Jadi yang ni yang kita sama-sama kena fikir, tuan-tuan, cari jalan. Kalau rasa nak bagi 1,000 seorang berat, jangan bagi 1,000. Bagi 100 sebulan, selama 10 bulan, tak berat. Bagi 1,000 sekaligus memang berat, tek-tek-tek-tek nak bagi ni. Sekarang bagi 100 untuk 10 bulan, ekstra 2 bulan, 1,200. 1,000 orang kita dapat, 1,000,000 siap. Tuan-tuan, bulan Ramadan tak payah balik rumah, 10 malam terakhir tidur dekat hotel. Pukul 4
Haji Pozi tekan loceng, bangun, bangun, pukul 4 dah tahajud semua. Subhanallah. Ni kita buat insya-Allah. Yang kelima kata Nabi, membuat sungai yang dialirkan, pahalanya akan sampai bila-bila. Tuan-tuan kerja di bahagian pengairan, tuan-tuan kerja di bahagian saliran, tuan-tuan kerja di bahagian perbandaran, jaga longkang, jaga sungai, jaga terusan, tuan-tuan dapat pahala sampai tuan-tuan mati di dalam kubur. Yang keenam kata Nabi, orang yang mengeluarkan hartanya waktu dia sihat. Kita ni ada dua, tua, muda, sihat, sakit. Hidup kita ni sentiasa ada pasangan, cantik, hodoh, tua, muda, putih, hitam. Mana ada 3-4 dia berlawan, tinggi, rendah, gemuk, kurus. Itu aja. Bujang, kahwin, dara, teruna, janda, duda, laki, perempuan. Ustaz tu pondah ustaz, abang Jem, itu ngada-ngada nama dia. Tuan-tuan semua ada pasangan. Yang pertama muda, yang kedua tua. Antara muda dan tua, dua-dua nak duit, dua-dua nak duit, dua-dua nak harta. Tetapi antara muda dengan tua, mana yang lebih perlukan duit? Umur 70 tahun. Pakcik, jom pergi Australia, tengok kangaroo. Aku jangan kata Australia, pasal Ramadan aku pun tak larat. Aku tak larat dah. Cuba ajak pada anak muda umur 20 tahun, mat, Australia ayum, tengok kangaroo, pergi Perth Australia, jalan tengok, okey, no problem. Berapa tambang dia? Nampak? Tanya pada pakcik umur 80 tahun, pakcik, saya nak hadiah kereta Ferrari kat pakcik. Pakcik bayar setengah aja, harga 1 juta, pakcik bayar setengah juta aja. Hak lain tu saya sedekah pakcik. Aku ni bukan kata Ferrari. Aku Ferrari aku, wheelchair aku hantar orang. Cuba bagi pada anak muda 30 tahun Ferrari, dia nak tak? Masya Allah, nak sangat-sangat. Cuba tengok duit pada orang tua, dia nak buat apa? Tapi kalau anak muda, macam-macam dia nak buat. Orang tua dia tak mau tak? Nak berjalan tak mau, nak makan tak mau, makan pun tak boleh tak? Makan buffet RM70. Tok, nak buffet tu. Buffet tu menatang apa? Bukan menatang tu. Buffet ni, buffet lah. Buka puasa, makan-makan banyak-banyak. Berapa ringgit satu kepala? RM70. Aku makan bubur kanji, aku tahu. Yang lain aku tak makan. Takkan bubur harga RM70. Cuba aja orang sihat pergi makan buffet. Boleh? Aku lapar ni. Tokek kedai kata, tak untung aku ni malam ni. Semua dia balun belakang. Nabi kata, orang muda yang perlukan duit, orang muda yang sangat bernafsu dengan harta, tiba-tiba dia boleh wakaf waktu dia muda. Waktu dia perlukan sangat-sangat duit, dia boleh sedekah, kata Nabi. Itulah pahala yang berpanjangan sampailah orang muda tadi mati. Orang tua sedekah tak heran, tapi yang heran orang muda sedekah. Orang tua main masjid, saya langsung tak heran. Yang saya heran anak muda main masjid malam. Orang tua malam ni kalau tak datang masjid nak pergi mana? Nak pergi disco. Depa tak buka. Pakcik balik, pakcik, ingat mati, ingat sakit, ingat mati. Tu dia pesan kat pakcik tu. Tak boleh. Masjid lah tempat dia paling sesuai. Tiba-tiba anak muda boleh datang masjid. Subhanallah. Boleh lupakan karaoke, boleh lupa kelab malam, boleh lupakan
apa nama disko boleh, lupakan benda yang seronok, boleh duduk dalam masjid. Apa seronoknya masjid? Semua tutup aurat, tak ada GRO. Apa seronoknya masjid? Tak ada arak, habis kuat teh. Apa seronoknya masjid? Ustaz beletek, disko, penyanyi. Tapi dia boleh datang ke masjid. Kata Nabi, anak muda inilah yang akan berada di bawah arasy Allah. Dan kalau dia sedekah pada masa itu, pahalanya berkekalan sampailah dia mati, sampailah dia bangun di hari kiamat. Pahala masih berjalan. Jadi tuan-tuan, kita semua berpeluang mendapat pahala-pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan kuliah kita pada malam ini, pertamanya, marilah kita yakin dengan Quran. Janganlah menolak Quran walaupun satu huruf sekalipun. Yang kedua, sementara Allah bagi umur, Allah bagi panjang kepada kita umur, masa lapang, sehat, banyak duit, banyak tenaga, marilah kita berebut peluang untuk beribadat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Saya rasa sekadar itu sahaja kuliah kita pada malam ni. Kita jumpa besok pukul apa? Besok ceramah kita, kuliah kita di sini selepas mayang zuhur, bukan 9 pagi. Itu untuk maklumatnya kan. Tuan-tuan datang pula pukul 9, boleh datang, batang lah semayang apa ke, tapi saya tak ada lah. Jadi ceramah kita besok di sini pukul selepas zuhur, mungkin dalam 1.45 ke pukul 2 petang. Ya, 2 petang kita akan buka kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Jadi pagi besok saya punya kuliah subuh di Taman Melawati menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita dah habis surah Hujurat, surah Al-Hujurat. Kita akan masuk kitab dulu, kitab Ihfazillah Yahfazka. Dan di sini 2 petang besok selepas sembahyang zuhur. Sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو خير خلق الله رحمة في عالمه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا صادق الأقوال يا محمد يا طاهر الأخلاق يا محمد يا هدي الأكوان يا محمد يا تاج رسل الله يا محمد.